Didik TV KPM. Kembali bersama Kak Zura untuk mendengar atas 2022 mata pelajaran kita hari ini, Pendidikan Moral Tingkatan 5. Tajuknya ialah Nilai Kerohanian. Dan masih lagi kita bersama dengan Cikgu Suresh. Okey Cikgu, sekarang ni apa pula yang kita nak belajar ni Cikgu? Okey, so untuk hari ini kita ada lebih kurang 4 tajuk okey, yang perlu kita belajar. Okey, kita mulakan terus dengan tajuk pertama. Okey, tajuk pertama yang kita akan belajar adalah berkaitan dengan ciri-ciri individu yang mempunyai nilai kerohanian. Okey, ciri-ciri dia lah. Okey, so terdapat 7 ciri. Okey, tapi yang asas itu adalah agama. So maksudnya ciri individu yang mempunyai nilai kerohanian yang pertama adalah individu tersebut akan berpegang teguh kepada ajaran agama atau kepercayaan, dan dia akan menyayangi diri dia lah. Dia akan menyayangi diri dia. Lepas itu dia adalah individu yang bersyukur dengan kehidupan, apa saja pemberian Tuhan lah, lebih kurang macam itulah. Dan dia adalah individu yang akan saling menghormati, so dia menghormati semua insan dan dia bersikap jujur. Dan dia juga adalah insan yang adil dan dia adalah individu yang berani menegakkan kebenaran. Okey, so ayo. So cikgu memang ada bagi tugasan kepada murid. So cikgu nak anda bentangkan apa dapatan anda daripada tajuk dia lah. Okey, so tajuk projek yang cikgu berikan kepada kamu adalah ini projek individu. So saya nak siapa yang dapat tajuk ini, Xuan Lin. Okey, so anda boleh bentang sekarang. Silakan Xuan. Okey Xuan. Hari ini saya akan membentangkan tajuk ciri individu yang mempunyai nilai kerohanian. Saya akan mulakan dengan ciri pertama. Beliau memiliki sikap saling menghormati, maka dia dapat hidup berbaik-baik dengan semua orang. Ciri yang kedua ialah beliau memiliki ciri berani menegakkan kebenaran. Beliau dapat bertindak dengan berani kerana beliau yakin bahawa dia berada di pihak yang benar. Ciri ketiga ialah beliau memiliki sifat adil. Contohnya, beliau sentiasa dapat mengambil tindakan yang tidak berat sebelah. Ciri keempat ialah berpegang teguh pada ajaran kepercayaan beliau. Oleh itu, dia sentiasa berpegang teguh pada nilai murni yang diajar oleh agamanya. Ciri yang kelima ialah beliau memiliki sikap jujur. Dia sentiasa bercakap benar dan tidak bersikap curang dalam kehidupan. Okey. Ciri keenam ialah beliau sentiasa sayangi diri. Beliau tidak akan menghancurkan diri dengan berbuat jahat. Ciri yang terakhir ialah beliau memiliki ciri bersyukur dengan kehidupan. Beliau akan sentiasa bersyukur dengan apa yang beliau ada. Pembentangan saya telah tamat. Terima kasih. Okey. Okey, terima kasih Xuan. Okey. Xuan Lin, cikgu sangat puas hati dengan pembentangan anda. Okey, anda berhak dapat 5 bintang. Tanya Xuan Lin. Okey, 5 bintang. Okey, perkara pertama itu adalah Xuan Lin, anda dapat huraikan secara terperinci. Sebab dalam buku teks selalunya dia hanya beri fakta saja. Tetapi kehendak soalan selalunya kita perlu huraikan fakta itu secara terperinci. So cikgu amat puas hati, syabash Zain. Okey, so kita pergi ke tajuk seterusnya. Okey, tajuk seterusnya adalah cara meningkatkan nilai kerohanian.
cara dia. Bagaimana kita nak meningkatkan nilai kerohanian dalam diri kita. Okey. So terdapat 6 cara yang diberi. Yang pertama adalah memang tadi kita dah beritahu kerohanian dia tak boleh lari daripada aspek agama. So apa yang kita perlu buat adalah kita kena jadikan ajaran agama atau kepercayaan itu sebagai panduan hidup kita. Selepas itu tadi ada kamu belajar tentang kerohanian, iaitu salah satu elemen adalah kebenaran. So individu kalau you nak amalkan nilai kerohanian, maka you kena jalani kehidupan kamu yang benar dari aspek pemikiran, thoughts kamu. Lepas tu perasaan you pun kena benarlah. Tak boleh berlakon-lakonlah, berpura-pura tak boleh. Dan juga perlakuan anda. Semuanya mesti menunjukkan elemen kebenaran. Seterusnya, anda perlu jauhkan diri daripada semua gejala negatif. Dan yang penting itu adalah insan yang bertanggungjawab bawa kita ke muka bumi, iaitu ibu bapa kita kena taati mereka. Dan seterusnya, kita tak hidup seorang dalam dunia dengan kawan-kawan yang lain, pelbagai bangsa. Maka kita kena terima kepelbagaian bangsa dan kita juga diklasifikasikan sebagai khalifah. Maka kita kena melindungi alam sekitar. Nampak? Okey. So, cikgu yang bahagian ini pun cikgu ada bagi tugasan kepada anda. So, cikgu nak dengar pembentangan anda ya. Okey. So pembelajaran berasaskan projek tadi. So cara meningkatkan nilai kerohanian. Kita nampak Tivia. Tivia angkat tangan, Okey, cikgu. Tivia angkat tangan. Okey, Tivia, tolong bentangkan apa dapatan anda. Tajuk saya ialah cara meningkatkan nilai kerohanian. Okey, cara pertamanya ialah kita perlu menjadikan ajaran agama sebagai panduan hidup. Hal ini secara tidak langsung membantu kita meneruskan kehidupan seharian berlandaskan ajaran agama. Okey, cara keduanya ialah kita harus sentiasa bersifat terbuka dalam menerima kepelbagaian bangsa di muka bumi ini. Dengan ini, kita dapat menjalinkan hubungan baik sesama manusia. Okey. Cara ketiganya ialah kita haruslah memelihara dan melindungi alam sekitar yang merupakan anugerah Tuhan. Dengan ini kita akan berusaha untuk menjaga keseimbangan flora dan fauna. Seterusnya, cara keempatnya ialah kita perlu menjalani kehidupan yang benar dari aspek pemikiran, perasaan dan perlakuan. Kesannya, kita dapat mempraktikkan nilai kerohanian dalam kehidupan seharian kita. Okey, cara kelimanya ialah kita haruslah mentaati ibu bapa kita. Melalui tindakan ini, kita dapat berkelakuan baik terhadap ibu bapa kita. Akhir sekali, cara yang keenamnya ialah kita wajarlah menjauhkan diri daripada gejala negatif. Sebaliknya, kita hanya perlu melibatkan diri dalam aktiviti yang manfaat. Itu saja daripada saya. Okey, terima kasih. Terima kasih, Tiva. Tivia, pembentangan Tivia pun Azura memang menarik. Betul, cikgu. Okey. Dan perkara yang sangat penting itu adalah saya sangat gembira melihat anak murid saya yang memang mereka ikut apa yang kita ajar dalam kelas, di mana setiap isi itu perlu dihuraikan secara terperinci. Okey. Dan adik-adik dekat rumah pun bila kita membaca buku teks, so kita ada isi-isi yang diberi dalam buku teks. Yang penting adalah kehendak peperiksaan. Sepatutnya anda harus bijak menghuraikan secara terperinci, dan markah yang tinggi itu anda akan diperolehi sekiranya kamu dapat huraikan secara terperinci dan olahan ayat kamu sepatutnya menarik. So saya memang puas hati dengan Tivia dan dia pun berhak dapat 5 bintang. 5 bintang juga Tivia, tahniah. Nampak tu. Okey, untuk Rina dan juga Venosha, cikgu apa kata sekejap lagi kita bagi mereka berehat sekejap, cikgu, boleh? Okey. Okey, kita kembali selepas ini di Didik TV KPM.